Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada rakan-rakan sekalian. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah cuaca di tempat Kak Tina baik dan terang, dan diharapkan juga pada rakan-rakan semua semoga berada dalam keadaan sihat walafiat, dilancarkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan untuk aktiviti pada kali ini, Kak Tina sambung aktiviti Kak Tina menjahit baju. Kalau part 2 Kak Tina jahit bahagian baju, dan part 3 ni Kak Tina jahit di bahagian kain. Dan permulaannya Kak Tina setrika dulu baju ni ataupun iron dulu kain ini untuk memudahkan Kak Tina menjahit. Kak Tina buat line pada bahagian-bahagian telah Kak Tina jahit kerana Kak Tina akan susun di bahagian tersebut yang terletak di bahagian belakang kain. Baiklah rakan-rakan sekalian, kain yang Kak Tina jahit ini adalah kain susun belakang yang mana terdapat beberapa lipatan di bahagian belakangnya. Dan sekarang ini adalah proses pemasangan zip. Kak Tina buat pemasangan zip ni berdasarkan zip biasa saja, bukan zip yang tersembunyi. Kerana mesin Kak Tina tidak ada alat untuk zip tersembunyi. InsyaAllah pada masa akan datang Kak Tina juga akan beli kaki untuk khusus penjahitan zip tersembunyi. Sebenarnya mesin Kak Tina ni baru saja diservis. Sebelum ni dah lama sangat tak servis sebab susah nak cari orang yang betul-betul mahir untuk servis mesin ni. Kerana mesin ni adalah jenis mesin industri, jadi susah untuk Kak Tina bawa dan perlukan orang yang datang ke rumah untuk servis. Dan Alhamdulillah pada seminggu sebelum puasa Kak Tina telah dapat orang yang memang khusus untuk servis mesin industri. Baiklah rakan-rakan sekarang proses penjahitan zip. Kak Tina percepatkan sebenarnya video ini sebenarnya agar tidak terlalu panjang. Nanti rakan-rakan bosan pula nak tengok. Okey, sebenarnya untuk khusus tutorial menjahit pakaian ni kita tak boleh buat cepat macam ni. Nanti orang tak faham. Tapi ini sebenarnya adalah sekadar menunjukkan aktiviti Kak Tina sahaja. Baiklah, sekarang pencantuman zip dan lipatan untuk susun belakang ini dah selesai. Jadi Kak Tina akan buat susunannya di atas meja. Itu dia bentuk susunan belakangnya. Ini sebenarnya di bahagian dalam. Mengambil masa juga untuk menyusunnya kerana kita perlu kesesuaian dan perlukan peniti atau pin atau jarum peniti untuk mengemaskinikan bahagian-bahagian yang diperlukan supaya tidak lari daripada jahitan yang kita dah buat tadi. Baiklah, sekarang ni Kak Tina dah mengemaskinikan bahagian-bahagian yang perlu dipinkan. Sebenarnya ada beberapa bahagian yang wajib dipinkan agar mudah untuk Kak Tina menjahit nanti supaya tidak kalau lari pada jahitan tu nanti jahitannya jadi tak cantik dan akan dibuka semula lah. Jadi itu satu kerja yang sangat Kak Tina tak suka. Okey, baiklah, sekarang Kak Tina setrika sedikit bahagian atas tu supaya dia lebih kemas. Baik, sekarang ni Kak Tina dah mula menjahit bahagian yang perlu dijahit, iaitu bahagian pencantuman lipatan. Ya. Baiklah rakan-rakan sekalian, Kak Tina teruskan dengan jahitan. Tapi sebelum tu Kak Tina nak sapa rakan-rakan sekalian, apa khabar? Semoganya semua dalam keadaan sihat walafiat, bersemangat untuk menjalani ibadah puasa. Dan ini dah masuk hari yang ke-21 dan banyak manfaat yang kita boleh perolehi daripada hari-hari dalam bulan Ramadan ini. Baiklah, sekarang ni Kak Tina nak ucapkan terima kasih juga pada rakan-rakan yang sudi like, subscribe dan komen di video Kak Tina. Dan ada juga yang bertanya nak tengok hasilnya. Jadi insyaAllah di hujung video ini Kak Tina akan tunjukkan hasil jahitan Kak Tina. Alhamdulillah, sebenarnya Kak Tina dah postkan baju ini kepada rakan-rakan Kak Tina semalam. Jadi video ni lambatlah sikit. Okey, jadi sekarang ni untuk jahitan bahagian kaki. Jadi Kak Tina jahit 2 kali supaya lebih kemas. Jadi bahagian kaki ni tak perlukan lipatan yang besar.
Cukup sekadar untuk 1/2 inci sahaja. Sebenarnya di bahagian mesin tu ada line. Jadi Kak Tina sebenarnya tak perlu tanda line tersebut berdasarkan kepada line yang ada di mesin tu yang Kak Tina jahit. Jadi mata Kak Tina perlu melihat line yang terdapat di bahagian kaki mesin tersebut. Okey, baiklah, itu bahagian pertama Kak Tina dah jahit. Jadi sekarang ni masuk pada bahagian yang kedua, jahitan agar lebih kemas. Sebenarnya Kak Tina tak videokan. Jadi sekarang ni bahagian atas pinggang yang Kak Tina perlu buat dart ya, supaya lebih kemas. Baiklah rakan-rakan sekalian, untuk bahagian pinggang ni perlukan kain lain lebih kurang 3 inci untuk lapik kain. Baiklah rakan-rakan sekalian, sekarang Kak Tina dah buat bahagian dart. Bahagian dart ini penting supaya bahagian pinggang itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak menggunakan getah. Jadi ada dart tadi juga boleh menampakkan bahagian atas kain itu lebih rapi. Dan seterusnya Kak Tina dah pasang kain lain untuk buat pinggang. Ada setengah penjahit dia akan gunakan kain yang sama untuk jahitan tersebut. Tapi Kak Tina lebih suka guna kain lain untuk khusus pinggang, untuk buat pinggang tadi. Okey, sekarang ni Kak Tina dah gunakan pengeras pinggang dan juga getah. Cuma Kak Tina tak videokan saja tadi. Dan Kak Tina gunakan bahagian pinggang yang ada getah sekali. Kak Tina tak gunakan semuanya getah dan Kak Tina tak gunakan semuanya pengeras. Baiklah, sekarang ni ini adalah proses untuk memasang getah pinggang. Dan proses ini pada Kak Tina lebih mudah daripada menggunakan kain yang ada pada kain tersebut ya. Okey. Sebenarnya itu bergantung pada teknik jahitan masing-masing lah. Cuma Kak Tina lebih selesa menggunakan teknik ini. Sebenarnya banyak teknik untuk cara menjahit kain ni. Baiklah rakan-rakan sekalian, proses ini berlanjutan lagi untuk bahagian pinggang di bahagian belakang. Jadi bahagian ini tidak ada getahnya. Bahagian yang menggunakan pelapik keras tadi. Dan sekarang ni masuk pada bahagian untuk pengemas kekinian bahagian pelapik. Dan sekarang ni masuk pada bahagian getah. Jadi Kak Tina kena tarik sedikit bahagian getah ni. Baiklah rakan-rakan sekalian, sebenarnya pengalaman Kak Tina menjahit pakaian ni dah lama, lebih kurang 23 tahun. Memang banyak ilmu-ilmu yang Kak Tina perolehi, sama ada dari guru atau juga dari pengalaman itu sendiri. Dan Alhamdulillah setakat ini dah hampir ribuan kain lah pasang baju yang Kak Tina dah jahit. Kak Tina kumpulkan pada leher jahitan, di mana sisa daripada lubang yang Kak Tina gunakan untuk jahitan tu Kak Tina simpan. Dari situ Kak Tina tahu berapa jumlah baju yang Kak Tina jahit. Dan leher yang bulat tadi Kak Tina gunakan dan jadikan sebagai kreativiti lah, ataupun sebagai craft tangan. Baiklah, sekarang proses getah yang kedua sudah hampir selesai dan video Kak Tina pun dah sampai ke penghujung. Kak Tina ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi like, subscribe dan juga yang komen di video Kak Tina. Dan Kak Tina juga ucapkan terima kasih kepada yang walaupun tak subscribe tapi dia tengok. Alhamdulillah, viewnya juga sekarang ini makin bertambah. Syukur Alhamdulillah di atas support rakan-rakan sekalian. Baiklah, inilah hasil penampakan daripada jahitan Kak Tina tadi. Ini adalah bahagian baju dan ini adalah bahagian kain. Dan Kak Tina juga mohon maaf andainya ada kata-kata yang kurang menyenangkan, mungkin cara penyampaian Kak Tina yang kurang selesa. Baiklah rakan-rakan sekalian, thanks for watching my video dan waiting for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.